Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Saya mohon maaf saya agak terlewat bersiaran pada hari ini kerana sebentar tadi saya ada temu bual seketika dengan Malaysia Gazette. Apa khabar Puan Haslinda? Begitu juga saudara Adi Putra. Saudara Wawi, Puan Nurshidah Kasim, Madam K, Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Yusuf Samu, Saudara Amamab, Saudara Anwar Muhammad Yusof, Saudara Ramzo, Saudara Muhammad Kapli, begitu juga Saudara Penawar Duka, Saudara Puan Haslinda, Saudara Wan Syahrudin, Saudara Lan, Saudara Zulnon, Saudara Pok Chu, Cik Su, Waalaikumsalam, Saudara Hajah Comel-Comel, terima kasih, Saudara Hafiz, Saudara Abi K, Saudara Azali Kasim, Saudara Jalal Ali, begitu juga Saudara DJ Lee, Waalaikumsalam, selamat malam, Saudara Abdul Aziz dari Miri, Sarawak, Yang King Fazmid, Hani Abdullah, begitu juga Saudara Abdul Rani, Saudara Hani Abdullah, Saudara Syah Ibrahim, Kekanda Kamis daripada Pecucung, salam jari biru. Saudara Dian Shah, saya tak ada jari biru sebab saya mengundi di Lumut. Dian Shah hadir daripada Kampung Baru, Kuala Lumpur. Zenggi Putih, Saudara Zain, Saudara Arif, Saudara Rosli Hassan, Saudara Datuk Anwar, Saudara Muhammad Razi, Saudara Dian Shah, Saudara Amin, apa khabar? Saudara Zack Zulkifli, Rahim Bahulu, apa khabar saudara? Saudara Muhammad, Saudara Edi Tahir, baru lepas mengundi, okeylah tu saudara. Saudara Nur Azila Yahya, Datuk Anwar, apa khabar tu? Moga sihat. Cik Umbun, Anwar Muhammad Yusof, Saudara Akik Haziq, Saudara Samsuri, saudara. Dan yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara, sebab waktu sentiasa mengejar kita. Dan sebenar-benarnya saudara, saya tadi balik saja daripada Kemaman dan saya dalam keletihan, sebab itu petang tadi tak sempat pun nak buat live seperti biasa. Jadi mungkin besok kita berjumpa balik saudara. Saudara Hamid dari Kuantan, apa khabar saudara? Saudara Lim, Kim Lun, Saudara Izzuddin. Kita sama-sama berdoa katanya agak masih lagi belum ada keputusannya saudara. Tapi bagaimanapun kena ingat saudara, hari ini adalah 12 Ogos, hari Sabtu yang merupakan hari yang ke-1242. Bercakap-cakap juga saudara, politik-politik juga. Jangan lupa saudara bahawa kita masih lagi berada dalam suasana yang tidak baik apabila masih lagi virus tersebut beredar di negara kita. Saudara Serima, Saudara Abdul Rahim, begitu juga Saudara Puan Hamidah Kamat, Saudara Muhammad Ahmad, Saudara Ainun Basirin, Saudara Muhammad Ahmad, Ainun Basiran, saudara. Saudara Sas, Saudara Tabat, Saudara B. Hafiz, saudara. Saudara Angah Faiz, Saudara Said Zainal Saudara Zainal Amil, Amili minta live, saya tak mampu, saya tak tahu nak buat begitu tu. Nanti hilang nanti. Saudara Muhammad Hashim dari Kemayan, Saudara Syamsul Anwar, Saudara Abdul Rahim. Jadi saudara, saya ingatkan anda sentiasalah menjaga kesihatan kita. Itu lebih penting saya. Bercakap politik 3 hari 3 malam tak selesai. Dan keluarga kita perlu disantuni. Jangan pula virus tersebut merebak, kerana hari ini ramai yang pergi mundi. Saya lihat walaupun daripada awal pagi suasananya tak begitu rancak, tapi saya merasakan bahawa penjarakan sosial itu tidak terlaksana sepenuhnya. Berhati-hati saudara. Saudara Megat, komen, kita lemah semangat, apa nak lemaskan. Saudara Thomas Tan dari Singapura, Saudara Fuzi, dan hari ini segala-galanya telah dibuat keputusan. Sabar saudara, kita santuni dulu. E-commerce tak ada saudara, jangan risau. Saya terus santuni juga saudara tentang naluri kehidupan. Ini penting saudara. Saya hairan kerana mereka mau membelakangkan soal landasan agama kita saudara. Saudara Puzi Rahman, Waalaikumsalam. Saudara Megat Komeng, Saudara Zamarian Yusof, Saudara John Kelabu, Hafsah Junaidi. Saya bukan ustaz, tetapi saya letakkan, Saudara Awang Yusof, saya meletakkan kepentingan dalam kehidupan kita. Jangan lupa, di dunia ini sementara saja saudara. Akhirat itu tempat yang lebih penting saudara. Kerana saudara, sebenarnya dapatan saya bahawa orang mukmin ini sentiasa diancam oleh musuhnya. Musuh orang Muslim ialah pertama hawa nafsu, yang kedua syaitan,
Yang ketiga, tentang orang-orang kafir yang tidak senang dengan kita umat muslimin. Kemudian orang yang munafik dan orang Islam yang berhasad dengki. Inilah 5 musuh yang boleh dibahagikan kepada 2, itu musuh lahir dan musuh batin. Musuh batin tidak dapat kelihatan saudara, kerana serangannya dari dalam dan tipu dayanya sangat maknawi. Tipu daya, nafsu dan syaitan sangat tersembunyi. Ia sangat-sangat sukar dikesan jika seseorang tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai didikan guru yang ikhlas dan kekuatan mujahadah yang tinggi, saudara. Nafsu, saudara, misalnya, adalah yang sangat berbahaya sehingga Rasulullah SAW bersabda, musuh yang sangat berbahaya ialah nafsu yang di dada kamu. Nafsu ialah musuh yang paling sukar ditangani. Kerana ia bukan saja berada dalam diri kita, saudara. Bahkan, kalau kita gagal mengawalnya, nafsu itu adalah sebahagian daripada diri kita yang sentiasa hendak merosakkan diri kita juga, saudara. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahawa nafsu itu jika tidak dikawal akan sentiasa mengajak kepada kejahatan. Firman-Nya, saudara, sesungguhnya nafsu itu sangat mengajak kepada kejahatan. Memang sukar untuk menghadapi nafsu kerana ia adalah sebahagian dari kita sendiri. Jika musuh dalam selimut pun amat berbahaya, apatah lagi jika musuh yang sudah berada dalam diri kita sendiri, saudara. Jadi begitu juga dengan syaitan, tipu dayanya licik. Bayangkan, saudara, berapa ramai mujahid, iaitu pejuang-pejuang agama, para ulama, orang kaya yang tertipu kerana segala yang dilakukannya adalah tertolak dan dianggap untuk merosakkan keimanannya. Jadi siapa saja yang berada di sebalik kegagalan ini bukan saja kerana hasad syaitan dan tipu daya nafsu. Kerana syaitan sentiasa kreatif sifatnya, inovatif dan konsisten untuk menyesatkan manusia. Dia adalah musuh yang tidak pernah tidur, sentiasa siap siaga dan tidak putus asa untuk merosakkan hati dan amalan umat Islam. Jadi saudara, pertahankan, pertingkatkan perisai kita, perisai keimanan kita. Itu saja yang boleh saya nyatakan dalam culipan naluri kehidupan hari ini, saudara. Kita santuni pula mutiara kata daripada Datuk Syed Ali. Ini sahabat saya, beliau tidak lagi bergiat dalam politik. Beliau adalah mantan Ketua UMNO bahagian di Bandar Tun Razak. Menurut Datuk Syed Ali, dalam bahagian cerah, saudara. Menurut Datuk Syed Ali, kenangilah setiap kebaikan yang kau perolehi dari orang lain, walaupun hanya segelas air ketika kamu memerlukannya. Dan kalau kamu mampu, balaslah ia. Tapi kalau jika tidak mampu, berdoalah untuk kebaikannya. Kerana satu ketika nanti, kita pasti akan ditanya, apa balasanmu terhadap orang yang menolongmu. Itu mutiara kata daripada Datuk Seri Syed Ali. Terima kasih, Datuk, atas kiriman mutiara kata. Sebelum meneruskan, seperti biasa, saudara, kita santuni juga pilihan raya juga, saudara. Sabar, saudara, pelan-pelan, saudara. Saudara Muhammad Amri, apa khabar? Saudara Muhammad Hami, saudara Razak Yusof, saudara Roy Azroy, Safri Pomen, katanya. Saudara Salim, dengar, terima kasih. Kita juga Ron Chiu, Cik Norlia, saudara Abdul Hamid. Kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Saudara, ini peringatan. Sebab pantun-pantun Pak Nazil banyak maknawinya. Banyak mengandungi unsur-unsur nasihat melalui pantun. Terima kasih Pak Nazil. Kata Pak Nazil, buat urap, rebus ketupat, goreng petola, ulam cekur. Kejayaan diharap sudah pun dapat. Jangan pula lupa bersyukur. Jadi mereka yang bertanding dalam pilihan raya yang baru-baru ini, semalam, hari ini, saudara, kalau mereka berjaya, jangan pula lupa untuk bersyukur. Jangan megah, jangan sombong, saudara. Tambahnya lagi, Pak Kasan memetik lakum, dipilih teliti penuh berhati. Orang berterusan menyanggah hukum, tidak hormati sampai ke mati. Kalau orang yang sentiasa menyanggah hukum, maka mereka tidak akan dihormati sehinggalah akhir hayatnya. Itu peringatan Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, selain daripada itu, saya tidak lupa mengingatkan pimpinan negara. Pilihan raya telah selesai. Janganlah pimpinan negara membelanjakan wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis. Waalaikumsalam, Saudara Mat Kelana, Saudara Nazri, Saudara Puan Halimah Hashim. Begitu juga Puan Aizah Ibrahim, Saudara Ramli Rasul, saudara fan England pada saudara. Saudara Abdul Hamid daripada Kota Lama, Pakatan Harapan Menang. Kota Lama di Kelantan, saudara. Saudara Leman, Yahya Armin, Yambu, Lobai Zamri. Saudara, saya ingin mengingatkan anda sebab malam ni ada juga benda yang kita perlu bedal, kita bedal juga, saudara. Jadi kepada mereka yang menyunting semula live saya ini,
dan dimasukkan dalam sebarang channel, saya ingin mengingatkan anda supaya anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak mampu untuk memantaunya dan ini adalah pencerahan politik, sekadar memberi informasi supaya warga kita faham suasana negara kita dan sebagainya. Samping itu, kalau bila saya memberi komen dan pandangan, maka kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Dan jika saudara mau menyantuni, boleh, tapi gunalah, santunilah dengan bahasa-bahasa yang baik, saudara. Baik, saudara. Sebentar tadi, saudara, saya telah bercakap dengan dalam Malaysia Gazette, saudara, dan sewaktu saya berada di Kemaman, saya juga ada mengingatkan warga, khususnya orang Terengganu, bagaimana dalam ucapannya sewaktu berada di Kelantan, saudara, sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di Kelantan, beliau menyatakan, saudara, bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sudah pun meminta syarikat minyak dan gas terbesar di dunia, iaitu Saudi Aramco, untuk melabur di Kemaman Terengganu. Jadi beliau berkata sebelum ini pengurusi Aramco Yasir Al-Rumayyan memaklumkan padanya bahawa syarikat itu mahu menjadikan Johor sebagai pusat gerakan mereka di rantau Asia Tenggara. Tapi kata Seri Anwar Ibrahim, saya kata tidak ada, tak apalah, dan saya kalau boleh, saya mintalah agar mereka berpindah ke Kemaman. Itu katanya dalam ceramah mega jelajah Perpaduan Madani di Terengganu di Wakaf Tapai 3 hari lepas je. Jadi saya melihat sebenarnya itu pengumuman daripada seorang Perdana Menteri. Dan saya amat mengharapkan, saya berbual dengan warga Terengganu, janganlah pisang berbuah 2 kali. Kerana Terengganu, kalau kita lihat daripada tahun 1974, wujudnya Petronas, sehinggalah saat ini, kalau dikumpulkan hasil daripada bumi Terengganu, nilainya bertriliun bukan berbilion. Namun kekayaan bumi Terengganu itu tidak dinikmati oleh rakyatnya. Dan sekarang ini, kalaulah dengan izin Allah SWT dan persetujuan daripada Saudi Aramco untuk melabur sekali lagi di Kemaman, saya amat mengharapkan agar limpahannya dapat dinikmati oleh warga Kemaman serta warga Terengganu. Kerana saudara, dengan begitu banyak wang hasil daripada minyak Petronas, yang kita lihat pembangunan Twin Tower. Ya saudara, berbilion nilainya, rakyat masih lagi tidak terbela. Ya saudara, saudara editaya, rakyat Terengganu marah, lama duk makan telur penyu. So, sepatutnya limpahan kekayaan, penghasilan daripada bumi Terengganu, penghasilan daripada bumi Sabah, penghasilan daripada bumi Sarawak, penghasilan daripada bumi Kelantan khususnya, saudara, sepatutnya rakyat menikmati. Tapi ini tidak berlaku. Dan kalaulah benar terjadi hadirnya Aramco di Kemaman itu, janganlah pisang berbuah 2 kali. Kalau tidak, maka warga Terengganu hanya sekadar memandang dengan mata yang sayu. Sebab itu saya pernah mengatakan, janganlah sampai dagang lalu nasi ditanakkan, kera di hutan disusukan. Akhirnya anak di rumah mati kelaparan. Dagang datang membawa hasil minyak, hasil gas daripada Terengganu, saudara, bawa ke pusat jualannya di serantau dunia juga. Tapi orang Terengganu dapat apa? Itu keadaannya. Saya terus terang saya katakan, ada orang bertanya pada saya, bukankah sebelum ini ada juga pimpinan UMNO yang mentadbir kerajaan negeri Terengganu? Saya bersetuju. Saya bersetuju, tapi jangan salahkan UMNO. Saya bersetuju itu kelemahan pemimpinnya. Dan saya harap kali ini, kalau benarlah kabarnya tadi, menurut pada Malaysia Gazette, katanya Terengganu masih lagi dipimpin oleh kerajaannya di bawah pentadbiran PAS. Kalau itu berlaku, Yang Amat Menteri Besar Terengganu harus peka dan prihatin. Sekali lagi, jangan sibuk untuk memikirkan kekayaan diri, kroni dan sebagainya. Mesti ada perubahan, saudara. Betul, saya setuju dengan gaya hidup. Mesti ada perubahan. Saudara Mat Kelana, tak boleh begitu, saudara. Apabila Mat Kelana dia kata orang Terengganu tak sokong kerajaan perpaduan, jadi tak payah lalai mereka. Tak boleh, itu kita ada dendam. Mungkin bagi saya, kerana tidak adanya penjelasan
Sepanjang kempen, saya berada di Terengganu, saudara. Saya berada di bumi Terengganu, saya berada di bumi Kelantan, saya berada di Kedah. Cuma saya tak pergi ke Sabah dan Sarawak. Dan saya kesal, amat kecewa apabila tidak ada sesiapa pun yang menyantuni isu yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau menyatakan apabila berada di Wakaf Tapai akan membawa pelaburan di Kemaman dalam sektor oil and gas ataupun minyak dan gas. Tak ada siapa pun dari Terengganu bercakap soal ini. Saya menghadiri banyak tempat, saya rasa saya amat kecewa. Sama ada datang daripada pimpinan PAS, sepatutnya mereka mengatakan, terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana masih lagi mau menyantuni Terengganu. Jadi kita mengharapkan kali ini rakyat Terengganu boleh dapat, dan kalaulah saya dipilih sebagai wakil rakyat, saya akan perjuangkan soal ini. Tak ada, saudara. Yang ada saya dengar cuma seorang, iaitu Datuk Rahim Husin di Kemaman. Itu di calon cukai. Saya tak tahulah perkembangan terbaru, saya tak tahu apa jadi. Tetapi cuma beliau sahaja yang menyantuninya. Tak ada orang lain, saudara. Saya agak kecewa sebab ini bukan pelaburan sedikit. 25 ke 35 bilion dolar, saudara, untuk sebuah negeri seperti Terengganu bukan kecil, saudara. Dan sepatutnya limpahan itu dapat. Ya, saudara kata Lik Gosen kata, jangan buat baik dengan Terengganu dan Kelantan. Saya tidak bersetuju. Soal Kelantan, Terengganu, mereka memilih apa semua, kita tak bersetuju. Jangan kita ada dendam. Rakyat dah buat pilihan, tetapi menjadi satu hasrat yang baru kepada pimpinan UMNO khususnya di Kelantan, di Terengganu, untuk memikirkan bagaimanakah agar perjuangan rakyat mereka dapat diteruskan. Jangan hanya sekadar berebut jawatan. Anda masih lagi sibuk berebut jawatan. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Siapa yang betul dalam keadaan begini? Saudara Edit Tahir, saya tak mau bercakap lah soal live orang lain. Saya Pok Su. Jadi saya setuju, moga Pakatan Harapan Barisan Nasional muhasabahlah bila ada berlaku kekalahan ini. Jadi saudara Iskandar, dia kata biar kita kalah pilihan ini, tapi government ada 4 tahun lebih untuk buat kebajikan, tak kira lah parti apa pun. Jadi insyaAllah Pakatan Harapan Barisan Nasional boleh. Itu kata, ini pandangan yang positif. Saya melihat saudara sekarang ni tak usah peduli. Life must go on. Sebab itu bila saya malas mengulas sepanjang musim pilihan raya dulu, saya malas mengulas tentang yang mereka katakan itu referendum. Sekarang ni result dah terkeluar. Selangor masih lagi ditadbir oleh kerajaan, Pakatan Harapan dan Pakatan Perpaduan. Begitu juga di Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Jadi apakah itu referendum? Mau dikatakan referendum? Dia ini tak boleh, saudara. Jangan mengaburi mata rakyat dengan isu-isu lontaran kata-kata. Orang kata lidah memang tak bertulang. Bila nak berkempen sedap. Tetapi realitinya bagaimana? Saya kembali tentang isu di Terengganu. Rakyat Terengganu begitu dalam lubuk penderitaan, saudara. Kalau saya dengar live saya bertumpuk waktu petang-petang. Saya berbicara dengan warga nelayan di Terengganu, di seberang Takir khususnya. Saya hadir. Bukan saya tak hadir, saya berada di Cukai, di kawasan Kuala Kemaman. Saya melihat dengan penuh keinsafan bagaimana kita lah pribumi, warga merdeka, negeri kaya raya. Inilah yang dikatakan dalam cebisan air mata darah bercampur keringat. Bumi dipijak milik orang. Ini keadaannya sebab kita berantakan. Dari segi politik, dah ada 10 parti politik. Saya tak marah siapa-siapa pun. Kalah saja tubuh parti. Kalah saja tubuh parti. Dan selepas kalah, masih lagi tidak mahu menginsafi diri. Yang sudah tu sudahlah. Saya amat mengharapkan kali ini agar warga Terengganu, Kelantan insaflah, saudara. Sampai bila kita mahu berada dalam lubuk kemiskinan yang amat menghinakan. Macam mana tak hina? Saudara, kalau di Kelantan itu masih lagi isu air tak dapat ditangani, saya tidak nampak. Saudara, kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada kejujuran pada rakyat, datang wang banyak mana pun, dia tidak akan mencapainya, saudara. Saya rasalah dalam suasana begini, sudah sampai masanya. Mereka yang merupakan pencantum ataupun pemain-pemain politik, mesti ada keinsafan, mesti ada kejujuran, mesti ada keikhlasan, bahawa kehadiran mereka didatangkan hanyalah untuk membela rakyat. Dan
bersama-samalah dengan pimpinan negara Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu menangani derita rakyat. Jangan, yang sudah-sudah dah, tak payah lagi nak maki hamon. Saya kecewa, saudara. Saya, ini ada mesej, minta maaf lah saudara, saya tengah buat live ni. Saya merasakan soal menang kalah itu ketentuan ilahi. Jangan saudara merasakan, oh dah kalah tu, gitu, yang sorak sana, sorak sini. Saya tak mahu menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu tidak sepatutnya berlaku. Yang menang, menang. Dalam proses demokrasi, yang menang harus menangani yang kalah. Dan pihak yang kalah mesti menghormati pihak yang menang. Prinsip ini mesti dipegang, saudara. Saudara John Kelabu, rakyat negeri Pembangkang memilih untuk mundur. Saya tak tahulah soal mereka memilih sebagai, jangan kita marah. Saya langsung tidak pun berkecil hati bila saya mendengar, melihat keputusan demi keputusan yang datang ke meja saya ini, saudara. Saya tidak marah. Kalau itu natijahnya, artinya ada setengah rakyat yang masih belum ditangani. Saya letakkan kesalahan ini pada pimpinan. Apabila rakyat masih boleh didogmakan, boleh didengungkan dengan pembohongan ataupun lelucon politik. Rakyat melihat macam seolah mereka lebih suka, lebih gemar kepada cerita maki hamon. Orang yang kuat maki hamon akan disokong. Kalau itu keadaannya tak bolehlah, saudara. Dia mesti ada track record. Bagaimanapun, jangan kita nak marahkan mereka. Kalau itulah unjuran politik mereka, saya rasa saya amat bersimpati dengan pada warga kita. Saudara, Saudara Iskandar Khan, dia kata fakta. Itu faktanya kita terima. Saya selama ini saya membuat ulasan saya berdasarkan pada fakta yang lepas. Sekarang ni sudah lain, berbeza. Fakta boleh berubah-ubah, data boleh berubah-ubah. Suasana juga boleh berubah. Contoh macam pagi tadi, sekitar jam 11, pukul 12 tadi, saya dalam perjalanan pulang daripada Kemaman. Saya lihat, saya tengok kehadiran pengundi-pengundi. Masih lagi di bawah 30-40%. Saya kata, apa dah jadi ni? Apakah kerana rakyat bosan untuk mengambil bahagian dalam politik? Tapi lewat petang akhirnya adalah 60 lebih daripada 50%. Saudara, sekarang saudara kata, yalah sudah tukar ke? Dulu salah Dut Najib, sekarang salah siapa lagi? Berhentilah untuk kita menyalahkan orang, saudara. Selalu saya katakan, kita harus berhenti. Yang sudah tu sudah. Dan saya nak bercakap pada warga UMNO. Saya sebagai orang UMNO. Saya ingin bercakap pada warga UMNO. Begitulah 5-6 kali Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan bagaimana warga UMNO harus rasa malu kalau mereka tidak mempertahankan presiden mereka. Kerana Presiden UMNO ini orang yang berani. Walaupun beliau dijatuhkan tuduhan begitu banyak, beliau sanggup menghadapinya hanya demi untuk menyelamatkan UMNO. Tapi saya mendengar ceramah-ceramah, tak ada siapa pun nak membela. Malahan yang kebanyakannya kadang-kadang mengampu je lebih. Puji dan puja. Kita bukan nak puji dan puja, kita kena bercakap yang fakta. Apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah fakta. Kalau tak betul, beliau boleh disaman. Beliau mengatakan saat beliau bersama Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Dr. Mahathir, memang parti PBM mahu mengharamkan UMNO. Itu faktanya. Dan nasib baiklah Datuk Seri Zahid Hamidi mempertahankan sehingga beliau dikenakan tuduhan sampai 87. Jadi itu faktanya, kita kena terima, oh begitu keadaannya. Ya orang nak maki-makilah. Kita sebagai warga UMNO kena mempertahankan. Tapi tak ada pun, saudara. Saya dengar, saya lihat dalam media sosial, sama ada daripada media UMNO online ke, tak ada yang mahu mempertahankan secara berfakta. Jadi akhirnya, apabila orang membuat persepsi, orang mudah percaya. Itu keadaan. Kalau saya pula mengatakan, tiap-tiap malam saya kena maki saya. Kononnya saya pembudik, penjilat. Tak bagi saya tak apalah, sebab saya bercakap soal fakta. Tambah-tambah bila saya mendengar kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu memperkukuhkan lagi fakta yang saya dapat. Bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi dihadapkan dengan pelbagai tuduhan kerana kegagalan Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin untuk membubarkan UMNO. Itu matlamatnya. Dan kalau apa-apa saja serangan datang daripada orang di sebelah sana, matlamat tak lain tak bukan hanyalah untuk menghancurkan kredibiliti Presiden UMNO. Saya dah bercakap berkali-kali dah, bukan sekali, bukan 2 kali. Kalau benar begitu keadaannya, warga UMNO berdiam, siapa kita nak ganti untuk jadi Presiden UMNO? Orang mengatakan, tukar Zahid boleh menang. Saya tak nampak begitu, saya. Saya tak nampak. Kerana kalau itulah budaya yang ada dalam warga UMNO, masih lagi menyelutupi kita, tidak mahu bercakap soal yang benar.
menafikan kebenaran, sampai bila pun UMNO akan berada dalam kedudukan yang begitu sukar di mata rakyat. Saya dah bagi tahu, cukup-cukuplah dulu pimpinan melakukan kesilapan. Dan mereka yang membuat silap itu sudah pun berada di luar UMNO. Sepatutnya warga yang baru ini menyantuni. Tapi mungkin, kalau bila saya bercakap lagi, orang kata, baru lagi ketua pemuda pun, baru lagi 5-6 bulan saja ketua pemuda. Sewajarnya ketua pemuda khususnya mesti ke hadapan dalam membela, memperjuangkan perjuangan UMNO. Perjuangan UMNO lain tak ada. Dari rakyat untuk rakyat. Perjuangan UMNO adalah berteraskan kepada kehidupan Melayu, warga Melayu, raja-raja Melayu, agama Islam, bahasa Melayu, hak keistimewaan orang Melayu. Ini yang perlu dilontarkan sepanjang masa. Tapi masih lagi kita bernostalgia. Kita masih lagi terperangkap dalam persepsi dari pihak pembangkang. Bagi saya, kalau pembangkang kata apa-apa, kita dengar je lah. Tak payah nak komen. Biarlah dia orang. Tapi kita harus memperjelaskan. Bukan nak jawab maki dengan maki. Hamun dengan hamun. Rakyat mahukan fakta. Setara gaya hidupku. Sebut Kelantan, saya orang Pasir Mas katanya. Betul lah tu. Yang betul tu betul lah. Kami pun punya pandangan dan pendirian yang tersendiri. Betul, saudara. Saya melihat kerana kegagalan pimpinan untuk memperjelaskan kepada ahli. Bukan sekali saya bercakap, saudara. Berbuih mulut ni bercakap. Menimbulkan supaya ada kesedaran di kalangan warga UMNO bahawa ini percaturan politik ini bukan main-main. Ini adalah tentang hidup dan mati warga bangsa kita apabila seandainya UMNO mengalami kemerosotan, keyakinan daripada rakyat. Apa nak jadi? Yang sekarang ni, mereka yang berada di luar UMNO, lain tak ada. Bila kalah jawatan, tak dapat jawatan, tubuh parti. Penubuhan parti itu bukan kerana prinsip semata-mata. Tidak, saudara. Kerana nak mengejar jawatan. Itulah keadaannya, saudara. Dan saya juga melihat, saudara, itu isu kedua sepanjang musim pilihan raya. Saya tak boleh nak beri komen lagi sebab saya lihat dari pagi tadi, saudara, bagaimana kedudukan pola-pola pengundi. Ada orang bertanya dengan saya, kenapa jumlah pengundi tak ramai? Saya kata jumlah pengundi tak ramai kerana kita kali ini di 6 buah negeri, bukan serentak. Jadi bila 6 buah negeri yang tidak serentak, ada pula macam apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, dia mengumumkan bahawa insya-Allah kalau Pakatan Harapan menang mementas Selangor lagi, maka hari Isnin cuti umum. Jadi warga Selangor ni dia dengar situ, cabutlah saudara balik kampung. Dapat lagi musim cuti panjang. Tambahan pula sudah ada pula bantuan-bantuan yang diberikan sepanjang musim pilihan raya, dan ada juga macam-macam pemberian yang telah pun disantuni oleh pimpinan negara. Seronoklah balik kampung. Jam jalan, bukan jam jalan itu macet ataupun sesak menghala ke Pantai Timur. Tidak. Jalan sesak menghala ke Perak, menghala ke Johor yang tak ada kena-mengena dengan pilihan raya. Cuti. Hore! Itu keadaan saudara. Jadi kadang-kadang mak bapak dia sepatut mengundi pun dia bawa pergi sekali, jom kita bercuti. Itu gambaran saudara. Kalau itu keadaannya, sampai bilakah suasana politik kita ini akan dapat kita tangani secara matang, secara bijak, dan lain tak ada adalah untuk perjuangan rakyat, saudara. Saudara Adi Warna, saudara Azrab, saudara Shelaut, saudara Yan Iskandar, saudara Ramzul. Begitu juga saudara Mariam Hamid usah membobel. Saya nak beri keputusan. Macam mana saudara? Saya tak dapat lagi keputusannya. Sekarang ni, saat ni masih belum lagi ada keputusan yang tuntas. Saya bukan tak ada menunggu juga keputusan resmi ni. Belum dapat lagi sekarang ni. Satu persatu. Nanti dulu sabarlah nak marah. Macam mana? Puan Mariam, jangan marah. Bukan saya membebel. Saya dah bercakap benda begitu. Supaya kita faham keadaannya. Setakat hari ni 6 minit tadi, saudara, dapatan saya Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri mempertahankan kerusi di Dewan Ru Rendang. Sebagaimana dikatakan, itu memang kawasan beliau. Saudara, itu pertama sekali dapatan saya. Yang kedua, saudara, jangan marah, saudara. Bukan senang nak buat live ni, saudara. Nak bagi penjelasan, penerangan. Saudara.
Memang saya tahu saudara dahagakan. Tidak rasmi, kerajaan di 6 negeri setakat ini katanya kekal. Kerajaan di 6 negeri kekal. Jadi harapan nak jatuhkan Selangor tak adalah saudara. Saudara, setakat ini tidak rasmi pentadbiran kerajaan 6 negeri kekal berdasarkan keputusan tidak rasmi setakat jam 9.30. Sebentar tadi saudara. Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional terus menguasai Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Manakala Perikatan Nasional mempertahankan Kedah, Kelantan dan Terengganu, saudara. Di Selangor ini yang tidak rasmi, saudara, iaitu yang tidak rasminya Datuk Johan Aziz selaku Setiausaha UMNO Perhubungan UMNO. Beliau bertanding di N23 Dusun Tua. Beliau berjaya menang dengan majoriti 3,514. Meninggalkan calon Perikatan Azhar Hambali dan calon daripada muda Al-Hafiz Ikhwan. Itu di kawasan Dewan Undangan Negeri Dusun Tua di Selangor. Kemudian saudara, ini rasminya akhirnya anak Noh Omar. Ya saudara, anak kepada Tan Sri Noh Omar, Nur Sajawani, menang di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Permatang. Demikian menurut Sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya. Calon Perikatan Nasional menang dengan majoriti 1,728 undi. Menewaskan pejabarnya Muhammad Yahya Ahmad Syari atau dikenali sebagai Pak Ya yang mewakili Pakatan Harapan. Dia mendapat 12,850. Sementara Pak Ya mendapat 11,122 undi. Sebab pada pilihan raya dulu, saudara, Dun Permatang dimenangi oleh calon PKR Rozana Zainal Abidin dengan majoriti 1,158. Rozana mendapat undian 9,208, sementara Sulaiman mendapat 8,050. Muhammad Jafaruddin meraih 2,704. Tapi kalau keadaannya apabila Pak Ya cuma dapat 11,000. Ada peningkatan. Campuran antara UMNO dan juga dengan Parti Keadilan. Di Negeri Sembilan, saudara. Keputusan tidak rasmi setakat jam 9.30 tadi, saudara. Menyaksikan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan Negeri Sembilan. Demikian diumumkan oleh Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Bila mengumumkan di hadapan calon, Barisan Nasional menang di 14 kerusi setakat ini. Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional sudah boleh tubuhkan kerajaan, katanya. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siufuk pula menang di Dun Cenah dan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun sedang mendahului, belum rasmi lagi, di Dun Sikamat. Jadi sekarang ni saya melihat apa yang dilakukan oleh MA Research. Dah banyaklah orang yang buat kajian sebelum ini, saudara, macam-macam tersasar. Ramalan saya pun tersasar juga, saudara. Kena mengaku, jangan tak mengaku. Abdul Hamid, Kelantan dan Terengganu pas laju kerajaan. Betul, saudara. Tiga-tiga lah sekarang ni. Jadi kita begini, saudara, kadang-kadang bila kita membuat ramalan, sebab itu saya katakan, saya kalau boleh seboleh mungkin saya tak nak buat ramalan. Sebab itu kerja Tuhan. Jangan kita laku. Tapi kadang-kadang pembaca atau pelayar mahukan mendapat pandangan. Saya bagi pandangan apa yang saya lihat. Tapi nampak gayanya, kadang-kadang apa yang kita lihat tidaklah terjadi sebagaimana yang begitu, saudara. Dan tidak rasmi. Ini satu benda yang amat memeranjatkan dan dinantikan oleh semua orang. Itu calon Pakatan Harapan Ultimate ataupun Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Al-Had menang di Lembah Jaya menewaskan saingannya Sharifah Hasliza Syed Arifin. Itu calon daripada Perikatan Nasional. Syed Ahmad berjaya meraih 26,298 undi dengan majoriti 6,678. Jangan lupa, saudara, penyanyi Hui Ya Ho. Saudara, Ultimate ataupun Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Al-Haddad, dia menang dengan di kursi N20 di Lembah Jaya, saudara. Lagi mana? Kita tunggu lagi, saudara, satu-satu, pelan-pelan. Bukan senang, saudara, bila saudara minta saya membuat ulasan ni. Kena buka sana, buka sini, cari sana, cari sini. Yang rasmi, yang tidak rasmi. Yang tidak rasmi itu belum disahkan oleh pihak Suruhanjaya
pilihan raya. Bila dah disahkan, barulah di. Kemudian lagi saudara, setakat ini di Alor Mengkudu, saudara, di Alor Mengkudu, keputusan rasmi Alor Mengkudu di Kedah ni, saudara, dikedudukan Alor Mengkudu, Muhammad Radi Makdin, pemain bola sepak. Dia dapat 18,936, saudara. 18,936, menewaskan calonnya Datuk Mahfuz 10,114 undi. Itu dalam Mengkudu, saudara. Keputusan rasmi di Seri Delima, sekejapnya. Mana dia? Keputusan rasmi Seri Delima, lambatnya keluar. Seri Delima calon daripada N32 Seri Delima di Negeri Selangor, saudara. Koni Tan Hui Peng 16,384 mengalahkan Mohan Aparo. Kemudian di Air Lanas, Datuk Kamarudin Makno, dia mendapat undian sejumlah 9,535, jauh meninggalkan, saudara. Meninggalkan lawan daripada UMNO Barisan Nasional, itu 5,009 undi. Itu Datuk Kamarudin Makno. Beliau merupakan bekas ketua bahagian UMNO di Pasir Putih dulu, saudara. Halimatun Saadiah di Bukit Kayu Hitam, dia mendapat undian 24,551. Kemudian saudara Ahmad Samsuri dah bagi tahu, Muhammad Aizi Abu Naim rasmi di Nenggiri. Kursi di Nenggiri nampak gayanya menang oleh calon daripada Perikatan Nasional, saudara. Nenggiri di Gomesang, mengalahkan calon daripada Barisan Nasional apabila dia dapat mana Nenggiri tadi tu, 6,517 undi. Majoriti 810. Calon daripada Perikatan Nasional menang di Nenggiri di Gomesang. Di Kota Darul Aman, Teh Swee Hiong menang. Ini di Kedah, saudara. Teh Swee Hiong menang dengan undian 11,178, majoritinya 5,658. Di Pulau Pinang, Komtar memanglah kawasan DAP, dia dapat 9,209. Teh Tai Leng. Keadaan undi masih lagi berjalan, saudara. Di Sungai Burung, Sungai Burung nampak gayanya Saudara Muhammad Zamri, Muhammad Zamaruddin. Ini tidak rasmi, saudara. Beliau telah memperoleh majoriti 6,842. Sungai Burung di Selangor dikuasai oleh Perikatan Nasional. Di Pulau Condong, saudara, kursi di Pulau Condong. Lambatlah kadang-kadang ni. Komputer saya ni pun cak ayam lah, saudara. Aduhai. Di sini ada tapi tak ada nampak gayanya. Sekejap ada, sekejap tak ada. Macam chip small. Itu yang setakat yang saya terima, saudara minta. Jadi saudara selipahnya dia kata tengok je lah. Dia orang kunyah, dia orang sama sendiri. Betul, saudara. Saya melihat, saudara, apa-apa pun dalam pilihan raya, mereka cuma menjaja janji serba mimpi untuk rakyat. Selalu saya katakan, sepatutnya rakyat diutamakan. Saya amat kecewa kalau melihat apabila pimpinan tidak menyantuni rakyat, saudara. Saya memanglah, saya kecewa teramat sangat. Tapi nak buat macam mana? Di terkini, di kawasan Mane di Kelantan, saudara. Mane di Terengganu. Merapu, saudara. Keluar ada tapi tak ada. Ada keputusan tapi tak ada. Itu yang gambaran saya dapat. Keputusan banyak ada ni. Alor Limbat Arifin Rahman menang kawasan daripada Perikatan Nasional. Dia dapat 20,000.
dengan majoriti 12,656. Banyak sangat ahli limbat. Setakat ini itu yang saya boleh berikan saudara. Yang lain-lain tu walaupun dah rasmi sebenarnya, tapi tak ada penjelasan. Saya harus pergi melayari lepas satu-satu tengok keadaan. Saya ingatlah kita pergi ke ini sekejap saya. Kita pergi ke keputusan PRU 6 negeri. Mahfuz kalah di tangan Radimanan. Kemudian apa? Tapi saat ini pimpinan negara berada di PWTC saya tak pergi lagi. Jeffrey Mejan menang di Ijuk. Saya lihat yang tidak rasmi di Ijuk. Ijuk ni penting saudara. Pemengaruh TikTok saudara, Jeffrey Mejan menang kerusi Dewan Undangan Negeri Ijuk pada pilihan raya ini sebentar tadi. Dia memperoleh majoriti 907 undi. Sebagai calon Perikatan Nasional, memperoleh 12,178 undi, mengalahkan lawannya calon Pakatan Harapan Amidi Abdul Manan yang dapat 11,201. Calon bebas Cik Tan dapat 194 saja. Kawasan Ijuk ni dulu dimenangi oleh Tan Sri Khalid, itu daripada Parti Keadilan saudara. Itu keadaannya. Setakat ini saja di Negeri Sembilan, Cenah DAP menang, di Pertang Barisan Nasional, Sungai Lui Barisan Nasional, Kelawang Pakatan Harapan Amanah, Serting Perikatan Nasional, dia PAS. Dia Perikatan Nasional dapat 1 di Serting, kemudian di Jeram Padang, itu PN daripada Parti Bersatu. Lengging PAS menang saudara. Lengging PAS. Mungkin di situ kerusi yang agak kontroversi kerana dimenangi oleh calon daripada Parti Amanah dulu dan diberi pada UMNO, jadi calon UMNO kalah di Lengging saudara. Di Juasih juga Bersatu. Kemudian di Labu Bersatu, di Linggi. Linggi saudara, nampak gayanya saudara Faizal kalah. Begitu juga di Bagan Pinang, anak Tan Sri Ihsan Samad juga kalah di melaki calon PAS, kalah pada calon PAS. Begitu juga di Gemas daripada Parti Bersatu. Lain-lain DAP, Repah, DAP menang semua saudara. Semua calon-calon yang diturunkan DAP di Negeri Sembilan semua menang. Calon DAP di Cenah, kemudian di Bahau, Nilai, Lobak, Temyang, di Bukit Kepayang, di Rahang, Mambau, Seremban Jaya, Lukut, dan Repah. 11 kursi semua DAP menang. Dari segi Barisan Nasional, UMNO, Pertang, Sungai Lui, Seri Menanti, Johor, Cembung, Rantau, Kota dan Gemencih. Artinya UMNO Barisan Nasional cuma menambah 2 kursi lah. Dulu dia 6, sekarang ni dapat 8, 2 kursi. Parti Keadilan Rakyat dapat di Sikamat, di Ampangan, Pilah, Chuah dan Seri Tanjung. 10 kursi. 5 PKR. 1, 2, 3, 4, 5 kursi. Bersatu menang di Gemas, di Linggi, di
Labu 3, di Jeram Padang 4 dan di Juasih. Itu bersatu. PAS di Serting, di Lengging, di Paroi dan juga di Bagan Pinang. Itu kedudukan di Negeri Sembilan, saudara. Tapi bagaimanapun itu yang keputusan tidak rasmi, saudara. Kita tunggulah keputusan rasminya, keadaannya sekarang ni. Keputusan terkini. Mana lagi? Jadi saya melihat gitu sekarang ni, saudara. Walaupun menang di Negeri Sembilan, tapi UMNO masih lagi perlu melaksanakan sesuatu untuk mengembalikan semula keyakinan rakyat. Tapi saya lihat dari segi Parti Keadilan, PKR, mereka sustain. DAP kekal. Dun Sungai Ramal dulu dimenangi oleh Amanah, tapi calon daripada Pakatan Harapan Muawazwan Johar kalah kepada Perikatan Nasional, itu Muhammad Syafiq Ingah. Balakong tentulah Parti DAP 54,000. Di Dun Serdang, Seri Serdang, Amir Hadi muda setakat ini yang tidak rasmi, Pakatan Harapan Abis Salimi Cik Azmi mendahului Muhammad Syukur Mustafa. Di Dun Seri Setia, Dr. Fahmi Ngah daripada Pakatan Harapan 5,684 mengatasi Muhammad Zubir Embung. Setakat ini Dun Seri Setia, saudara di Selangor. Dun Taman Medan, Pakatan Harapan itu Muhammad Akhir Pak Wan Cik menang 15,728 mengalahkan Dr. Afif Bahardin. Afif Bahardin ni dia bertanding di Pulau Pinang dulu, PKR. Yang bertandang ke Taman Medan, tapi dia cuma dapat 12,000. Saudara, Dun Bukit Lanjan. Bukit Lanjan, Pui Piling, Pakatan Harapan menang jauh 48,000, 56 undi mengalahkan Munira Abu Bakar, saudara. Dun Paya Jaras. Ini yang paling ditunggu, orang nak tunggu, saudara. Tapi bagaimanapun Datuk Dr. Halim Tamuri daripada Perikatan Nasional menang 8,616 undi dan mengalahkan Khairuddin Osman 8,152. Dun Kota Damansara, Izzuan Kasim daripada Pakatan Harapan menang 20,799 mengalahkan Razlan Jalaluddin dapat 15,000. Jadi calon Dun Hulu Kelang Dr. Sri Azmin Ali saat ini saudara masih mendahului dengan 19,072 undi. Menyaingi lawannya Juwairah Zulkifli dari Pakatan Harapan mendapat 17,102 undi. Dengan majoriti 2,060. Ini tidak resmi, saudara. Setakat inilah Azmin masih lagi mendahului di hadapan, saudara. Dun Kuang Muhammad Rafiq Abdullah Perikatan Nasional mengalahkan Hasnal Rizwal Merikan daripada UMNO Barisan Nasional yang cuma dapat 7,777. Muhammad Rafiq Muhammad Abdullah daripada Perikatan Nasional. Saudara, di Dun Rawang jauh. Itu dari Pakatan Harapan 30,726. Dun Taman Templer, Aida Nazira daripada Muda 304 undi saja, saudara. Setakat ini yang belum tak rasmi, saudara. Pakatan Harapan 1,679 dan Zaidi Abdul Talib Perikatan Nasional 1,890. Neck to neck sekarang ni. Di Dun Sungai Tua, Menteri Besar Amiruddin Syahri 19,000. Hanif Jamaluddin 14,000. Dun Gombak Setia, setakat 9,500 tadi, saudara. Muhammad Hilman, itu sisa politik ni Azmin, dia dapat 10,565. Megat Zulkarnain 9,174. Itu saya terpaksa Kak Rimah, saya tengah bagi tahu keputusan yang saya dapat lah, saudara. Dun Bukit Antarabangsa, Muhammad Kamri Pakatan Harapan 24,000. Dun Pandan Indah, Pakatan Harapan 16,000 masih menang. Di Dun Semenyih, Wan Zulaika Anwar 14,000 menang, mengalahkan Nushi Mahfuz dapat 12,000. Itu keadaan, saudara. Ini tidak resmi, saudara.
masih lagi belum ada keputusan yang rasmi. Yang kita tunggulah, saudara. Saya nak buat macam mana? Itu keadaannya. Saudara, dan saya rasa eloklah kalau boleh saya nak berangkat ke PWTC untuk mengetahui keputusan sepenuhnya. InsyaAllah, saudara, malam besok saya akan mengulas sepenuhnya segala keputusan dan kedudukannya. Ya, Yan, saya haraplah segala-galanya berjalan dengan baik dan kita, warga cinta damai, harus melihat bahawa pilihan raya ini sepatutnya bukanlah referendum rakyat, tetapi impian rakyat yang begitu lama terkesan dalam kehidupan yang sukar. Sama-samalah kita nantikan keputusannya, saudara. Jumpa lagi, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.